Sejahtera dan salam keluarga UiTM. Yang dihormati DSP Gogi Lawani Anak Perempuan Supaya, DSP Bahagian Pendakwaan Undang-Undang, Jabatan Siasatan Jenayah, Bukit Aman, Kuala Lumpur. Yang dihormati Datuk-Datuk, Datin-Datin, Profesor-Profesor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Syukur kehadrat ilahi di atas limpah dan kurniaannya, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam pembudayaan integriti siri 4 bagi tahun 2022. Saya Saripah Maskam selaku moderator bagi program kita pada pagi ini. Menariknya program hari ini kita akan menampilkan penceramah dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat PDRM Bukit Aman, Kuala Lumpur. Berikut adalah sedikit latar belakang mengenai penceramah kita. DSP Gogi berkelulusan Master of Law, Bachelor of Law dan Bachelor of Public Management. Beliau telah berkhidmat dengan PDRM selama 17 tahun. Selama berkhidmat dengan PDRM, beliau pernah menyandang jawatan sebagai Pegawai Penyiasat Jenayah, Pegawai Penyiasat Kanan Jenayah dan Pensyarah Undang-Undang. Tugas beliau pada masa kini adalah memantau kertas siasatan melibatkan kes pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan penjawat awam di kontijen serta memberi arahan. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita membuka program ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang soalan, tuan-puan boleh terus menaip di ruangan chat atau membuka mikrofon tuan-puan. Seterusnya, perkenalkan diri dan mengajukan soalan. Untuk makluman tuan-puan juga, borang kehadiran dan maklumalah program akan diberikan pada akhir program ini. Hadirin sekalian, program ini merupakan program bersiri yang mana ini merupakan siri yang keempat bagi tahun 2022. Untuk makluman tuan-puan, program pada hari ini memberi fokus kepada tanggungjawab penjawat awam dalam pengurusan kes dengan PDRM yang mana penceramah kita akan memberi penekanan kepada beberapa perkara seperti berikut. Yang pertama, kesalahan yang melibatkan penjawat awam di bawah kanun keseksaan. Yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan oleh penjawat awam. Yang ketiga, tanggungjawab orang awam untuk memaklumkan kepada pihak PDRM sekiranya mereka adalah penjawat awam. Yang keempat, jenis-jenis laporan polis dan tata cara untuk buat laporan polis. Yang kelima, kesalahan sekiranya membuat laporan polis palsu. Dan yang keenam, tata cara untuk ketua jabatan untuk membuat susulan status kes yang sedang disiasat oleh pihak PDRM. Tanpa melengahkan masa, dijemput penceramah kita iaitu DSP Gogi untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Selamat pagi Puan Saripah. Terima kasih untuk moderator. Selamat pagi yang dihormati Datuk-Datuk, Datin-Datin, Profesor-Profesor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang sudi hadir untuk pagi ini bersama saya dengan topik tanggungjawab penjawat awam dalam pengurusan kes bersama PDRM. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak UiTM kerana menjemput PDRM untuk memberi syarahan berkenaan tajuk-tajuk iaitu skop ni lebih kepada kesalahan-kesalahan oleh penjawat awam dalam penugasan yang mereka. So, pendedahan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang didapurkan oleh penjawat awam ni memberi satu pendedahan kepada staf-staf yang bertugas di UiTM dan juga ia mengekang mereka terlibat dalam mana-mana offense ataupun kesalahan yang sedang berlaku. So, skop syarahan pada pagi ini seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Saripah, kita akan fokus kepada Tuan, next slide Tuan. Okey, fokus kepada topik pada pagi ini adalah kesalahan yang melibatkan penjawat awam
iaitu dalam kanun kesihatan itu sendiri. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan oleh penjawat awam, tanggungjawab penjawat awam itu sendiri sebagai seorang awam sekiranya berlaku apa-apa kesalahan. Apa tanggungjawab penjawat awam itu sendiri? Kemudian tata cara untuk membuat laporan polis. Seterusnya, sekiranya membuat satu laporan palsu ataupun mereka sesuatu keterangan, apa dia punya hukumannya. Kemudian peranan dan tanggungjawab ketua jabatan. Tuan, next slide. Tuan-tuan, sebelum saya fokus kepada kesalahan-kesalahan di bawah kanun keseksaan, saya juga ingin membawa perhatian tuan-tuan ataupun datuk-datuk, datin-datin dan profesor kepada Seksyen 21, iaitu memberi takrifan dalam kanun keseksaan itu sendiri, apa sebenarnya penjawat awam. Okey, penjawat awam ni adalah Angkatan Tentera Malaysia, hakim, pegawai-pegawai yang bertugas di mahkamah, pengapit, arbitrator dan juga tuan, next slide tuan, dan juga pegawai-pegawai yang bertugas sebagai mempunyai peranan untuk menjalankan kuasa-kuasa pengurungan, misalnya seperti Jabatan Custom, Jabatan Immigration, Polis Diraja Malaysia itu sendiri. Okey, seterusnya mereka yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kesihatan, keselamatan dan kemudahan awam. So, tugas-tugas yang menjalankan kesihatan ni Kementerian Kesihatan, misalnya Kementerian Kesihatan. Juga mengambil atau menerima, menyimpan atau membelanjakan harta bagi pihak kerajaan, misalnya contohnya MOF, okay, Ministry of Finance. Dan juga tugas-tugas yang melibatkan pegawai-pegawai yang menjalankan tugas melibatkan kadar-kadar cukai, misalnya Lembaga Hasil Dalam Negeri, Pejabat Tanah dan sebagainya. Okey tuan, next slide. Alhamdulillah. Okey. Bagi topik yang seterusnya adalah seperti yang permintaan Ketua Unit Integriti, kesalahan yang melibatkan penjawat awam dalam di bawah kanun keseksaan itu sendiri, datuk-datuk dan datin-datin, profesor-profesor, ada di bab 9 itu sendiri memfokuskan kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan, kesalahan-kesalahan yang fokus kepada penjawat awam, iaitu menerima suapan. So yang suapan ni saya tak akan pergi secara detail kerana saya difahamkan syarahan daripada SPRM itu sendiri akan diberikan lebih lanjut dan lebih teliti tentang topik tersebut. So saya akan touch on kesalahan-kesalahan yang lazim ataupun sering dilakukan oleh penjawat awam yang pihak polis memang mempunyai statistik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penjawat awam. Okay, kesalahan seterusnya adalah ingkar arahan dengan niat untuk mendatangkan bencana kepada seseorang. So itu adalah satu kesalahan yang biasa dilakukan. So saya akan lebih terperinci lagi dalam topik yang ketiga, di mana saya akan kaitkan dengan senario-senario ataupun yang memang biasa dilakukan dengan memberi kajian kes. Okay, merangka dokumen yang tidak betul dengan niat mendatangkan bencana. Ini mereka membuat tuntutan palsu, merangka dokumen ni misalnya memberi keterangan yang palsu. Ini semua adalah yang untuk membawa satu bencana kepada seseorang. Yang keempat, mengambil bahagian dalam perniagaan dengan menyalahi undang-undang. So ini dia menggunakan influence ataupun kepentingan diri dia dalam menduduki suatu jawatan dan mendapatkan sesuatu perniagaan. Misalnya dia bekerja di suatu institusi, contohnya dia memegang sesuatu ketua jabatan. So dia tahu di mana ada permohonan tender ataupun memberi satu kontrak kepada mana-mana pihak. So dia menggunakan kepentingan ataupun mempunyai hubungan rapat dengan mana-mana pihak. So dia memberi peluang kepada orang tertentu ataupun ahli keluarganya untuk mengambil perniagaan. Tuan, next slide tuan. Okay, membeli atau menawar membeli harta dengan menyalahi
dia untuk membeli sesuatu harta menggunakan kaedah yang menyalahi undang-undang. Seterusnya, penjawat awam juga tidak boleh melarikan diri daripada disampaikan saman. Contohnya, kalau menjadi saksi dalam sesuatu kes. Bila pihak mahkamah mengeluarkan sapina kepada kita untuk hadiri mahkamah, tidak boleh kita mengelak daripada memberi keterangan di mahkamah. So, itu adalah menjadi satu kesalahan kepada penjawat awam. Selain itu, tidak menurut perintah penjawat awam. Tidak menurut perintah penjawat awam ni sekiranya contohnya pegawai polis memberi satu perintah yang mahkamah keluarkan nak disampaikan, tidak menurut. So penjawat awam ni perlulah menurut perintah yang dikeluarkan oleh penjawat awam. Terusnya, memberi maklumat palsu. Mereka keterangan, memberi maklumat palsu, membuat laporan polis yang palsu, itu semua adalah peruntukan yang memang spesifik yang termaktub dalam kanun keseksaan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh penjawat awam. Tuan, next slide tuan. Di sini saya juga nak membawa perhatian yang dihormati Datuk-Datuk, Datin, Profesor-Profesor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta pelajar-pelajar UiTM berkenaan dengan statistik kes yang melibatkan penjawat awam. Bagi saya ingin membuat perbandingan bagi tahun 2021 dengan tahun 2022 iaitu Januari hingga Mei. Kalau tuan-tuan melihat jumlah kertas siasatan yang melibatkan pegawai penjawat awam ni terlibat dalam kesalahan-kesalahan jenayah ni, dapati jumlah kertas siasatan yang dibuka dalam tempoh 5 bulan ya untuk tahun 2021 ni adalah 172. Dan pada tahun 2022, iaitu next slide lah, tapi saya boleh buat perbandingan, iaitu 168. Jumlah tu tak lari mana pun, cuma 4 kes je ada perbezaan. So kalau kita melihat kontijen yang paling menyumbangkan kes pegawai awam ni adalah di Melaka, iaitu sebanyak 26 kertas siasatan dibuka yang melibatkan kes penjawat awam. Manakala diikuti oleh kontijen Terengganu dan Sarawak. Dan figure ni tak lari pun bagi tahun 2022. Tuan, next slide tuan. Di mana bagi tahun 2022, iaitu tahun semasa ni, daripada Januari hingga Mei, kalau tuan-tuan melihat jumlah kertas siasatan yang dibuka bagi kes-kes yang melibatkan penjawat awam ni adalah 168. Yang mana bezanya hanya 4 sahaja. Jadi dia tidak boleh dikatakan ada penurunan ke atau peningkatan ke, tak ada. Dia memang di dalam kategori yang sama dan masih didahului oleh di kontijen di Melaka iaitu sebanyak 26 kes, dan kontijen yang menduduki kedudukan yang kedua ni adalah Sabah dan Sarawak iaitu 16 kes melibatkan pegawai awam. Tuan, next slide tuan. Okey tuan-tuan. Saya akan fokus kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh penjawat awam ni. Saya akan dibahagikan kepada dua kategori, iaitu melibatkan persekitaran kerja tu dan juga di luar persekitaran kerja. So bila melibatkan persekitaran kerja, di mana yang melibatkan di dalam pejabat ataupun dalam persekitaran pekerjaan daily routine kita. Okay, next slide tuan. Tuan-tuan, Datuk-Datuk, Datin-Datin, kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh penjawat awam ni kesalahan terhadap harta benda. Harta benda ni biasanya adalah kes-kes kecurian. Okey, kecurian yang berlaku, misalnya kalau melihat dalam Kerajaan Akhbar ni melibatkan pegawai kastam yang mencuri barang kes dalam siasatan. Barang kes tu adalah barang kes narkotik. So ini adalah kes kecurian, misalnya contoh anggota polis seorang yang terlibat dalam kecurian di supermarket, mencuri phone card. So di sini bila berlaku kejadian-kejadian yang melibatkan penjawat awam ni, staf-staf di bawah penyeliaan, so serba sedikit ketua jabatan tu perlulah memainkan peranan, di mana macam contohnya
Oleh kerana saya daripada PDRM, saya ingin share daripada PDRM punya solution adalah ketua jabatan. Kita mempunyai sistem ESKDD, iaitu kita akan kawal sistem kawalan disiplin dadah, di mana setiap bulan tu perlulah penyelia tu membuat perjumpaan dengan anak-anak buah dia. Dia perlu mengetahui anak buah ni dari sudut latar belakang dia, pendapatan dia, adakah pendapatan itu mencukupi untuk dirinya, dan adakah dia mempunyai keburutangan yang serius. So ini yang perlu dipantau oleh ketua-ketua jabatan supaya kita boleh mengekang anak-anak buah kita ni terlibat daripada kesalahan mencuri. So dalam senario yang saya katakan tadi, constable tu telah mencuri Colgate. Dia baru rekrut yang baru keluar, so kebetulan kos hidup dia tu tak, tanggungan dia tu tak dapat that means gaji tu tak dapat digunakan untuk menjaga untuk perbelanjaan tampungan untuk bulanan, sehinggalah dia menyebabkan terlibat dalam kes kecurian. So kalau kita sebagai ketua jabatan, kita lebih mempunyai satu hubungan yang rapat dengan staf, mengetahui latar belakang dari segi pendapatan perbelanjaannya, kita boleh mencegah daripada staf-staf kita terlibat dalam kes-kes kecurian seumpama ini. Selain itu, kita juga mempunyai mesyuarat yang pihak polis anjurkan, iaitu jawasan kuasa anti rasuah. So ini merupakan satu usaha untuk mencegah mereka daripada terlibat dalam kesalahan ataupun perbuatan jenayah dalam kecurian. Okey tuan-tuan, kesalahan yang seterusnya adalah ugutan jenayah. Penjawat awam juga seringkali terlibat dalam kes-kes ugutan. Okey, ugutan jenayah ni biasanya yang berlaku di pejabat ni, contohnya katakan senario di pejabat dia, hubungan di antara ketua dengan anak buah dia. Analogi dia seumpama itulah, kalau ketua dengan anak buah, so si A ni katakan ketua unit, B ni adalah staff, ataupun boleh dikatakan personal PA katakan. So kalau si bos ni membuat sesuatu apa sahaja dalam bidang kuasanya, so semuanya hubungan kepada B. Datuk-datuk, datin-datin, prof, sekiranya ada soalan, boleh utarakan soalan straight kepada penceramah, sebab saya risau juga apa yang saya sampaikan apa yang saya sampaikan ni tak tersampai kepada audience. Macam tak ada interaksi. Okey, so ugutan kepada bos. So katakan si B ni ugut bos. Okey. Kalau bos tak memberi markah yang tinggi dalam laporan prestasi saya akan menceritakan apa yang bos telah buat kepada untuk mendapatkan sesuatu ke. Itu adalah ugutan-ugutan yang diberikan kepada penjawat awam yang dilakukan oleh penjawat awam itu sendiri. Okey, senario-senario ugutan yang boleh berlaku dan memang berlaku, kita mempunyai statistik. Okay, tuan, next slide. Okey, fitnah. Fitnah ni pun sering section 500, fitnah ni adalah menjadi satu tomahan. Apabila tuan-puan melihat, dalam senario pejabat ni, apa yang sering berlaku lah, apa yang kita nampak ni, kita nampak kawan-kawan tu menggunakan kenderaan mewah ataupun cara hidup dia mewah. So kita tak siasat, tetapi kita membuat tomahan, inilah itulah dia menerima rasuah, sebab itulah dia boleh pakai kereta mewah. Padahal kita tak tahu pun kawan tu mempunyai latar belakang keluarga yang memang kaya, ataupun dia memang affordable untuk membeli sesuatu yang dia boleh miliki secara mewah. So jangan membuat prasangka yang dengki terhadap seseorang. Benda yang tak betul kita jangan membuat tomahan. So sekiranya membuat tomahan ataupun mengaibkan seseorang tu,
memburukkan nama baik seseorang itu boleh membuat siasatan di bawah Seksyen 500 sehinggalah Seksyen 505 tu memang mempunyai unsur-unsur fitnah yang menjadi satu kesalahan di bawah kanun keseksaan. Okey. Kalau saya nak buat analogi, saya rasa dalam zaman sekarang ni kita mempunyai teknologi yang canggih, kita mempunyai gadget yang memang canggih yang sentiasa berada bersama dengan tangan kita, di mana kita boleh terima gambar-gambar lucah ya. So gambar-gambar lucah ni, siapa yang memiliki gambar-gambar lucah dalam telefon bimbit ataupun laptop boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 292 bagi memiliki gambar-gambar lucah. Misalnya contoh yang ada Keratan Akhbar ni pernah dikenakan denda sebanyak 7,000, ada yang dikenakan denda sebanyak 8,000. So mereka yang memiliki gambar-gambar lucah dalam telefon bimbit ni merupakan satu kesalahan ya tuan-tuan. Okay, next slide. Masih tak pernah makan. Dia telur-telur dia. Sedap ke belangkas ni? Okay, saya pun nak rasa makanan tu juga. Sedap rasanya. Okay, kesalahan jenayah terhadap... Ni kan macam ni kan telur dia. Dia masih tak dengar tu. Muak Maknanya kalau ambil seekor ni makan 2-3 orang boleh kan? Okey, kesalahan jenayah terhadap tubuh badan. Okey, kesalahan jenayah terhadap tubuh badan ni tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin. Okey, kecederaan yang offense yang terdapat dalam kanun keseksaan ni adalah Seksyen 323, 324, 325, 326, iaitu mendatangkan kecederaan kepada seseorang ataupun kecederaan parah kepada seseorang. Kalau Seksyen 335 dengan 336 ni adalah membawa kecederaan kepada seseorang tetapi dengan ada unsur bangkitan marah. Okey, bagi kesalahan jenayah terhadap tubuh badan ini, yang biasanya aduan yang kita terima kalau penjawat awam ni menjadi suspek, biasanya adalah aduan yang dibuat oleh penuntut-penuntut di mana ataupun pelajar-pelajar dipukul oleh guru ataupun pelajar telah membelasakan seorang guru, ada. Dan juga menjadi kejadian senario seperti buli dalam cyber ni menjadi satu jenayah yang kerap berlaku buat masa sekarang ni. So buli cyber ni orang contohnya ada penjawat awam tu sendiri menjadi mangsa. Misalnya dia berhubung dalam talian, kemudian diambilnya gambar bogel ke ataupun kemudian dihantar melalui perhubungan melalui gadget tu, kemudian menerima ugutan-ugutan. So bila penjawat awam ni terlibat dalam ni, saya mohon datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan mengambil perhatian ini. Bila berhubung dengan seseorang, pastikan kenal mereka tu adakah orang yang memang boleh dipercayai atau tidak. Jangan sekadar, contohnya baru-baru ni ada satu kes rujuk kepada saya di mana seorang pensyarah ni berhubung dengan suspek ni melalui WeChat. Kemudian gambar bogel tu telah viral dan menjadi ugutan kepada dia sehingga dia membuat beberapa transaksi kewangan kepada suspek, diugut untuk memasukkan wang. So janganlah jadi mangsa sebab memang scam ni memang aktif. So jaga. Dan ini merupakan satu pendedahan yang boleh mengekang penjawat-penjawat awam ni terlibat daripada kes-kes seumpama ini. Okay tuan, next slide. Okay. Penyalahgunaan dada ni pun penjawat awam ni sentiasa terlibat daripada penyalahgunaan dada. Kalau penyalahgunaan dada ni dari sudut siasatan pegawai polis adalah di bawah Akta Dadah Berbahaya, iaitu mempunyai 3 kesalahan sama ada mengguna, memiliki ataupun mengedar.
apabila dia mengguna, that means Section 15 Akta Dadah Berbahaya, iaitu mengisap, injek dan sebagainya, ia menjadi satu kesalahan juga. Keduanya, apabila dia memiliki. So, memiliki ni Section 12 Akta Dadah Berbahaya dan juga mengedar, iaitu di bawah Section 39B. Ia menjadi hukuman yang lebih berat. Sekiranya kandungan dadah tu menjadi berat tu apabila dibawa ke mahkamah kurang, barulah dia akan penurunan section kepada 39A. So, di kalangan pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah, ada juga yang terlibat dalam bila aktiviti dadah ni bila mereka terlibat ni adalah apabila ada pengaruh. Contohnya mereka pergi ke pusat hiburan mengenali kawan-kawan di pusat hiburan. So di pusat hiburan ni mereka mengenali sindiket-sindiket dan terlibat dalam pengedaran dadah. Lepas tu ada juga yang mengedarkan ketum. So ini adalah yang perlu penjawat awam tu perlu elakkan diri daripada penyalahgunaan dadah. So bagi PDRM pula, seperti yang saya nyatakan tu, bagi mengekang untuk polis, kita ambil jalan di mana kita kawal staf-staf kita daripada menghadiri ke pusat-pusat hiburan. Sentiasa pihak polis melalui Jabatan Integriti, JIPS kita dan Pemantauan Standard sentiasa akan mengadakan pemeriksaan supaya mengekang mereka pergi ke pusat hiburan. Kita ada arahan-arahan larangan untuk pegawai polis ataupun anggota polis pergi ke pusat hiburan tanpa kebenaran. So, itu adalah salah satu cara yang pihak polis mengambil. So, saya rasa di peringkat universiti juga mempunyai langkah-langkah yang mencegah mereka, pelajar ataupun staf yang pergi ke pusat hiburan. So, mesti ada satu cara ataupun usaha yang perlu diambil untuk mengelakkan mereka terlibat terjebak dalam penyalahgunaan dadah ni. Okay, next one. Okay, satu jenis kesalahan yang lazim berlaku di persekitaran kerja ni adalah jenayah seksual. Kalau kita melihat jenayah seksual ni secara lisan, secara visual, psikologi dan juga secara fizikal. So, jenayah seksual ni kalau kesalahan dia adalah kesalahan rogol, cabul kehormatan, mengaibkan di bawah Seksyen 509, persetubuhan luar tabi'i di bawah Seksyen 377, memikat isteri orang 498. So ini adalah kesalahan-kesalahan yang kerap ataupun berlaku di persekitaran tempat kerja, di mana contohnya analogi dia dengan rakan sepejabat. Dia contohnya dia dah tahu ada staf wanita tu dah kahwin. Tapi nak juga mesej dengan kawan tu, nak buat lawak dengan kawan tu. So, kalau boleh elakkan daripada melakukan kesalahan-kesalahan, misalnya memikat isteri orang. So, memang pihak polis membuka kertas siasatan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada membuat pertuduhan ke atas memikat isteri orang. Okey. Ada juga di kalangan penjawat awam melakukan cabul kehormatan ke atas pelajar. Mengambil kesempatan ke atas rakan sekerja. Cuma kalau kita melihat ada sesetengah jenayah seksual ni tidak dilaporkan pun. Mangsa ni rasa takut. Mungkin dilakukan oleh suspeknya mungkin adalah ketua jabatan, ketuanya kepada mangsa tersebut. Jadi mangsa ni takut untuk membuat laporan polis dan kadang-kala ia menyekat mangsa tu untuk membuat laporan polis kerana hubungan keluarga dia tu akan menjadi satu masalah sekiranya dia menghadiri, bila dibuat laporan polis diperlulah menghadiri perbicaraan. So itu mungkin menyebabkan mangsa tu tidak tampil untuk membuat laporan polis. So ini adalah jenayah-jenayah seksual yang sering berlaku di persekitaran tempat kerja.
Tuan, next tuan. Okey, ini adalah kajian kes yang pernah kalau kita melihat di Keratan Akhbar, pegawai universiti dituduh dicabul pekerja, didakwa menggunakan perkataan bermaksud aib kehormatan dua kaki tangan. Tuan, next tuan. Okey, memikat isteri orang ni seperti yang saya nyatakan tadi di bawah Seksyen 498 iaitu membawa atau memikat isteri yang dia mempunyai pengetahuan bahawa wanita itu telah menjadi isteri kepada orang lain. So itu merupakan satu kesalahan yang penjawat awam sering lakukan. Itu next. Okey. Kalau di luar persekitaran kerja, keganasan rumah tangga ni merupakan satu kesalahan yang sering dilakukan oleh penjawat awam. Tuan-tuan, kalau keganasan rumah tangga yang siasatan akan dijalankan iaitu kecederaan terhadap tubuh badan, iaitu di bawah Seksyen 323, 324, 325, 326. Walau bagaimanapun, sekarang ni kita menggunakan prosedur di bawah keganasan rumah tangga iaitu Seksyen 18A. Di mana kalau sekiranya siasatan itu dijalankan di bawah kanun keseksaan iaitu contohnya 323. 323 merupakan satu kesalahan yang tidak boleh ditangkap tanpa warat. Dengan adanya Seksyen 18A di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga ini, maka pegawai polis boleh mengambil tindakan untuk membuat tangkapan terus selepas aduan dibuat ke atas suspek. So, dan hukuman juga menjadi hukuman yang lebih berat. Dia akan baca bersama Seksyen 326A, iaitu hukuman dia akan menjadi 2 kali ganda maksimum hukuman yang asal. Ya tuan, keganasan rumah tangga ni di antara isteri dengan suami, dengan anak. So, ia menjadi mangsa keganasan rumah tangga. So, kalau luar persekitaran pejabat ni, penjawat awam ni selalunya menjadi suspek bagi keganasan rumah tangga. So, kalau apa yang pihak polis ingin memberi nasihat di sini adalah kalaulah suami isteri itu tidak mempunyai satu persefahaman, tak perlulah mencederakan antara satu sama lain. Yang penting adalah merujuk kepada mahkamah. Kalau tak ada persefahaman, buatlah perceraian yang sebaik-baiknya. Tak perlulah mencederakan antara sesama sehinggalah menyebabkan anak-anak pun tercedera. So kalau boleh buat proses perselisihan perceraian tu dengan baik, tuntutlah hak penjagaan anak di mahkamah. So janganlah apabila ada aduan ke atas tuan-tuan dan puan-puan sebagai penjawat awam yang membawa implikasi kepada tugas. Walaupun keganasan rumah tangga ni tidak ada kaitan dengan persekitaran kerja, tetapi ia membawa impak kepada apabila tuan-tuan disabitkan, ia menjadi impak kepada tuan-tuan punya portfolio kerjaya tuan-tuan. Okay tuan, next. Okey tuan-tuan, sebelum saya pergi kepada tanggungjawab penjawat awam sebagai orang awam, saya juga ingin menyatakan satu lagi kesalahan yang lazim dilakukan oleh penjawat awam ini adalah membocorkan maklumat rasmi. Pendedahan maklumat rasmi iaitu di bawah Seksyen 203A dalam semasa kita menjalankan tugas, apabila dokumen-dokumen itu dikategorikan ataupun ia mempunyai terkelas iaitu sebagai rahsia besar, rahsia, sulit dan terhad, ianya perlu dikawal. Apabila mempunyai pendedahan maklumat yang rahsia besar ataupun dokumen yang dikategorikan terkelas, ia akan menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 203A dan ada juga kertas siasatan yang disiasat oleh yang melibatkan penjawat ni disiasat oleh PDRM. Okey, seterusnya adalah
tanggungjawab penjawat awam sebagai seorang awam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan tajuk ini, sekiranya datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya mempunyai soalan, boleh utarakan soalan tuan-tuan. Okey, DSP Gogi. Di sini ada satu soalan daripada Muhammad Hafiz bin Ramli. Ya, Soalannya, ada setengah kes dadah kenapa pertuduhan bertukar daripada Seksyen 39B ADB kepada pertuduhan yang lebih ringan iaitu memiliki. okey Puan Sarifah. Ya, okey, bagi soalan ni tadi saya ada memberitahu. Okey, apabila tangkapan dibuat, rampasan dibuat, memang berat tu dibawa kepada 39B. Okey, apabila selepas pertuduhan dibuat, barang kes tu kita akan hantar kepada kimia untuk penganalisaan. Apabila penganalisaan, apabila berat daripada proses kimia tu, laporan yang diterima tu beratnya turun, maka sebab itulah penurunan seksyen itu berlaku kepada 39A. Saya menjawab soalan ke Puan Sarifah. Puan Sarifah, Ya, saya. dapat ke jawapan saya? Cik Hafiz, okey ke jawapan? Tuan Hafiz. Menjawab Puan. Terima Saya dah kasih. menjawab, Puan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hafiz. Okey, ada soalan lain Puan Sarifah? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada lagi soalan. Okey. Okey, seterusnya adalah tanggungjawab penjawat awam sebagai orang awam. Okey, sebagai seorang awam, tak kisahlah dia sama ada penjawat awam ataupun tidak, sebagai orang awam, setiap orang mempunyai tanggungjawab iaitu di bawah Seksyen 13 sekiranya dia mempunyai maklumat berkenaan sesuatu perbuatan ataupun niat untuk melakukan yang boleh membawa hukuman di bawah kanun keseksaan ataupun mana-mana undang-undang bertulis ataupun berkenaan dengan mana-mana kematian mengejut ataupun kematian itu secara luar biasa. Kematian luar biasa di sini bermaksud satu kejadian, contohnya jumpa mayat dalam keadaan berdarah ataupun dalam keadaan memang di tepi jalan selepas kemalangan kan. So kita jumpa mayat. So itu tanggungjawab seorang awam mesti melaporkan kepada pegawai polis ataupun penghulu yang ada di tempat yang berdekatan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu tanggungjawab kita di bawah Seksyen 13 Kanun Prosedur Jenayah. Selain itu, apabila kita mempunyai maklumat tentang sesuatu kesalahan, sekiranya kita gagal untuk melaporkan maklumat tersebut, ia juga menjadi satu kesalahan di bawah kanun keseksaan Seksyen 202. Okey, kita mempunyai maklumat tentang perbuatan jenayah itu, tetapi kita tidak melaporkan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam senario pejabat lah kan, katakan kita tahu barang-barang pejabat itu telah hilang dan kita tahu suspeknya siapa. Mungkin kita semak CCTV ataupun kita memang dapat tangkap dia on the spot masa dia bawa keluar peralatan daripada pejabat, kita tangkap. Tapi kita tak mengambil, tidak melaporkan kejadian tersebut. Okey, itu menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 202 Kanun Keseksaan. Dan di bawah Seksyen 203 pula, apabila kita mengetahui seseorang tu melakukan kesalahan tetapi kita mereka seolah-olah tu dia tidak bersalah, itu pun boleh menjadi satu kesalahan di bawah kanun keseksaan Seksyen 203. Okey tuan, next slide. Okey, tata cara membuat laporan polis. Okey, tata cara untuk membuat laporan polis, peruntukan undang-undang dia adalah di bawah Seksyen 107
iaitu dikatakan maklumat. Okey. Laporan tu perlulah punca kuasa kepada polis ni adalah laporan First Information Report lah yang akan diterima daripada mana-mana orang. Mana-mana orang boleh membuat laporan polis dan laporan tu dikatakan maklumat pertama. Kalau dari Seksyen 107 ni dikatakan bukan dinyatakan laporan polis tetapi dinyatakan sebagai maklumat. Maklumat tu kita terima daripada mana-mana orang. Okey, bila laporan polis itu perlu dibuat, ianya perlulah dibuat dengan kadar yang segera. Selepas saja berlaku satu perbuatan jenayah perlulah dilaporkan supaya pihak polis bertindak dengan segera. Kalaulah contoh berlaku kejadian berlaku satu kejadian pergaduhan. Kalau tuan-tuan puan tak membuat laporan dengan segera dan tuan-puan tak pergi membuat rawatan di hospital, so ia menyebabkan keterangan untuk membawa kes, untuk keterangan untuk membawa ke peringkat bicara tu akan menjadi impact. So kalau dengan segera pihak polis boleh bertindak, boleh membuat tangkapan, tuan-puan boleh dihantar ke hospital. So dengan itu keterangan-keterangan itu kita akan preserve dan ia membantu dalam proses perbicaraan. Okey. So bila dalam keadaan bagaimana ia boleh ditangguhkan daripada membuat laporan polis, misalnya dalam keadaan-keadaan kecemasan. Contohnya mangsa tu mengalami kecederaan yang teruk. So kita perlulah menghantar mangsa tu pergi ke hospital dulu. Contohnya mangsa tu dipukul oleh suaminya, dia mengalami kecederaan yang paling teruk, kecederaan yang serius. So dia perlu mendapatkan rawatan. Selain itu contohnya berlaku satu insiden samun. Dalam kejadian samun tu mangsa tu mengalami keadaan kecederaan. So ia mengalami trauma yang tak dapat memberi keterangan. Maka kita menghantar mangsa tu pergi ke hospital mendapatkan dulu rawatan sebelum pihak mangsa tu membuat laporan polis. Itu adalah keadaan-keadaan mana laporan tu boleh ditangguhkan untuk buat laporan polis. Okey tuan, next slide. Okey, siapa yang boleh buat laporan polis ni? Seperti yang saya nyatakan, mana-mana orang. That means mana-mana orang yang misalnya mendengar sesuatu kejadian itu. Ataupun mangsa kejadian, sebenarnya pengadu tu merupakan maknanya dia lah yang perlu membuat laporan tersebut. Kalau sekiranya dia tak dapat datang dan contohnya dia pergi ke hospital, orang yang terdekat daripada dia yang melihat kejadian ni atau mendengar kejadian ni daripada mangsa tu, so dia boleh tolong membuat laporan polis. Seterusnya saksi yang melihat kejadian ini. So saksi yang melihat, contohnya kejadian samun tu berlaku di hadapan mata. Kejadian kecurian contohnya di dalam pejabat. Ia merupakan mangsa seksual laporan polis. Dan terusnya pegawai polis yang menerima maklumat. Senario bagaimana pegawai polis yang menerima maklumat ni di sini contohnya pegawai polis bertugas di bilik gerakan. So orang awam telefon maklum kepada pegawai polis di bilik gerakan telah berlaku satu kejadian di mana jumpa satu mayat di tepi jalan dalam keadaan berdarah. Contoh dia bagi maklumat. So pegawai polis yang menerima maklumat ni melalui talian, dia akan buat satu maklumat First Information Report. Contohnya dia akan mereport, okey, pada tarikh hari ini contohnya pada 15 hari bulan 7 semasa saya bertugas di bilik gerakan jam lebih kurang 10 pagi telah menerima satu panggilan daripada satu lelaki menyatakan bahawa telah menjumpai satu mayat dalam keadaan berdarah berbangsa, kalau berbangsa maknanya disyaki berbangsa India di tepi jalan mana. So itu adalah satu laporan yang dibuat oleh pegawai polis menerima maklumat melalui talian. Contohnya dia dihubungi dengan telefon. Itu maklumat yang akan dibuat oleh pegawai polis. Okay, tuan, next.
Okey. Kepentingan laporan polis, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin. Kepentingan laporan polis ni adalah first thing, dia adalah information yang memberi maklumat kepada pegawai polis untuk bertindak. Apabila laporan polis ni dibuat, barulah dia memberi satu punca kuasa pihak polis untuk bertindak. Laporan atau maklumat tidak diterima oleh pegawai polis, dia tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan siasatan. Maka laporan polis ini merupakan first movement untuk pihak polis untuk bertindak, untuk mengambil tindakan ke atas penyiasatan itu untuk diteruskan. Seterusnya, laporan polis ini perlulah dibuat dengan kadar segera kerana kita masih fresh lagi. Maknanya kita tak akan tak lupalah apa yang telah berlaku pada kejadian yang telah berlaku, ataupun facts tu kita masih fresh lagi. Dan sekiranya membuat satu laporan polis, contoh kata, laporan tu kita buat selepas 4 hari. Selepas kejadian, contohnya kes Rogol. Selepas 4 hari baru kita buat laporan. Di situ berlaku satu tempoh masa yang boleh menyebabkan orang terfikir adakah ia memberi peluang kepada dia untuk bertambah. That means dia fabricated. So adakah dia mengambil masa ni untuk apa? Kalau sekiranya kes tu fresh case, di situ ada kemungkinan untuk kehilangan keterangan. So laporan polis ni yang dibuat oleh pengadu ataupun mangsa, ia menjadi satu keterangan semasa di proses ataupun peringkat perbicaraan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan membuat laporan polis tu delay, contohnya mengambil masa selepas 4 hari baru membuat laporan, ia menjadi satu isu semasa perbicaraan. Sebab dia akan menjadi afterthought. So dia fikir, dia menokok tambah dalam laporan polis tu. So ia menjadi satu suspicious. Kenapa pengadu ataupun mangsa membuat laporan lambat. So ia menjadi isu. So kalau boleh, jangan delay. Terus kalau sekiranya kita mempunyai maklumat tentang sesuatu kejadian kesalahan, perbuatan jenayah telah berlaku, maka kita terus bertindak untuk membuat laporan. Dan apabila tuan-tuan dan puan-puan buat laporan, jangan lupa tanggungjawab kita. Selepas buat laporan tu, kita akan menjadi saksi di mahkamah. So sebab itulah kita jangan fabricated story dalam laporan polis. That means jangan mereka keterangan. Jangan membuat laporan palsu. Sebab apabila tuan-tuan membuat satu laporan palsu ataupun tuan-tuan mereka sesuatu keterangan, ia juga menjadi satu kesalahan. Tuan, next tuan. DSP Gogi, di sini ada beberapa soalan yang diajukan oleh para peserta. Boleh Soalan pertama. Ya, Puan Seri. Soalan pertama, sebagai parent, saya amat bimbang dengan keputusan kerajaan untuk memansuhkan hukuman gantung. Pengedar dadah akan sesuka hati mengedar dadah. Masa depan anak-anak muda amat menakutkan. Yang kedua, dari Nuraida, sekiranya seseorang penjawat awam ditangkap oleh polis, adakah pihak PDRM boleh membuat semakan sama ada orang yang kena tangkap tersebut adalah penjawat awam? Yang ketiga, daripada Encik Syafiq, Puan, tadi Puan ada nyatakan Seksyen 498 KK tentang memikat wanita yang telah berkahwin. Kalau wanita yang memikat lelaki yang telah berkahwin boleh rujuk seksyen yang sama ke? Okey Puan, untuk soalan pertama ya Puan sebagai parents ya yang tentang pemansuhan hukuman mandatory gantung kan. Okey, bagi soalan tersebut minta maaf Puan saya tak dapat komen sangat berkenaan dengan pemansuhan hukuman gantung sebab itu masih dalam kajian dan akan kita hopefully mendapat satu keputusan yang baguslah untuk masa depan. Memang saya pun faham dan mengakui bahawa
pengedaran dadah atau penyalahgunaan dadah di kalangan remaja ni makin meningkat dan ia membawa satu ia menjadi satu halangan lah kepada masa depan anak-anak remaja kita ni. So, saya faham, tetapi saya tak dapat menjawab isu tersebut. Okey, saya minta maaf untuk isu tersebut. Okey, yang kedua, soalan yang kedua daripada Puan Zuraida. Sekiranya orang awam yang ditangkap oleh pihak polis, adakah pihak polis boleh menyemak sama ada beliau bertugas sebagai penjawat awam? Betul soalan saya, betul ke soalan tu Puan Sarifah? Sorry Puan. Betul tak soalan saya? Soalan yang Puan Zuraida tujukan adalah tangkapan oleh polis ke atas orang awam. Kemudian adakah pihak polis boleh semak orang tersebut sebagai penjawat awam? Betul soalan tu? Betul Puan. Okey. Bagi soalan ini, pihak polis memang mempunyai, buat masa ni memang kita ada integrasi bersama Jabatan Pendaftaran Negara, di mana kita boleh family tree. Melalui family tree tu kita boleh mendapatkan maklumat daripada ahli keluarga. Sebab memang seseorang yang tangkapan oleh pihak polis, dia mempunyai hak untuk dimaklumkan kepada ahli keluarga. So melalui ahli keluarga tu kita dapat mengetahui apa pekerjaan seseorang penjawat awam. Selain itu, penjawat awam itu sendiri apabila ditangkap, dia perlulah maklumkan kepada pegawai tangkapan tersebut beliau bertugas sebagai apa, supaya kita ni sebagai kita pegawai polis ni, PDRM ni boleh berhubung dengan ketua jabatan. So ia memudahkan proses. Kita kalau pihak polis PDRM ni bagi kes-kes yang melibatkan pegawai awam, kita pun tak nak kecuali kalau kesalahan tu serius, contohnya terlibat dalam pengedaran dadah, itu memang kita tak boleh nak diberi jamin lah. Tetapi kesalahan-kesalahan yang boleh diberi jamin, pihak polis akan memberi jamin kepada penjawat awam. Sebab penjawat awam ni tidak boleh lari daripada tugas dia. Dan satu lagi pendekatan yang PDRM boleh ambil, kita boleh berhubung dengan ketua jabatan. Jadi kalau sekiranya ada tangkapan, penjawat awam itu sendiri perlulah maklumkan bahawa apakah jawatan yang dia jawat, siapa yang kita boleh hubungi. So itu satu tanggungjawab yang penjawat awam itu perlu juga buat. Tetapi PDRM memang kita boleh kesan kalau dia kerja sebagai penjawat awam. Okay, saya rasa saya menjawab soalan Puan Zuraida. Okay, seterusnya soalan yang Tuan Syafiq tanya ni berkenaan dengan Seksyen 498 Kanun Keseksaan, memikat isteri orang. Bagaimana pula dengan suami orang, dipikat oleh isteri orang? Okey Tuan, untuk soalan tu, kanun keseksaan ini saya boleh nyatakanlah bahawa kanun keseksaan ini adalah gender bias. Di mana kalau Tuan lihat memikat isteri orang, 498 tu spesifik. Memang suspek tu adalah lelaki. So kalau isteri orang memikat suami orang tu memang tak ada peruntukan dalam kanun keseksaan Tuan. Jadi Tuan kena jagalah diri. Kalau sekiranya ada, jumpalah ketua jabatan, selesaikan masalah ni di peringkat jabatan. So dia tidak menjadi satu kesalahan. So kanun keseksaan ni bolehlah dikatakan gender bias. Minta maaf Tuan Okey Puan Sarifah, boleh saya teruskan atau ada soalan lagi? Okey, ada soalan lagi Puan daripada Encik Awang Suhaizam. Apabila siasatan di peringkat universiti dan dimaklumkan oleh seorang mangsa bahawa dia telah dicabul tetapi tidak mahu membuat aduan polis, adakah boleh pihak yang menyiasat di peringkat universiti ini boleh membuat aduan polis? Pengalaman kami, polis tidak mahu menerima aduan ini. Polis mengingatkan bahawa pengadu nanti boleh dikenakan tindakan atas sebab aduan palsu jika didapati aduan tidak benar. Mohon pencerahan. Okey, untuk Puan Suhaiza Puan Suhaiza yang utarakan soalan ni, untuk makluman Puan Suhaiza, sebenarnya Puan boleh buat laporan polis.
ia tidak menjadi satu halangan. Sebab kalau puan tahu maklumat satu kesalahan, puan tak melaporkan pun menjadi satu kesalahan. Tetapi dalam senario ini, apa yang paling mustahak, apabila puan buat laporan polis, mangsa juga turut hadir untuk memberi keterangan. Sebab tanpa keterangan mangsa tu, kita nak mencari keterangan. Okey, nak menjalankan siasatan tu menjadi satu halangan. Sebab tu pihak polis menyatakan dia bukan satu keterangan yang palsu. Sebenarnya boleh menjalankan siasatan dengan aduan Puan Suhaiza, tetapi dalam senario ni keterangan mangsa tu sangat mustahak. Tanpa wujudnya mangsa tu, Puan punya keterangan itu adalah ya si sahaja. Puan membuat laporan mengikut keterangan dengar cakap. Puan Suhaiza ambil maklumat tu daripada mangsa, lepas tu Puan laporkan. Puan pun tak melihat kejadian tu. Lainlah kalau Puan menjadi saksi, then Puan buat laporan tu, kita boleh mengambil sebagai keterangan. Tetapi dalam senario ini, mangsa tu kena datang bersama Puan untuk memberi keterangan dengan polis. Puan dia bukan mereka, Puan bukan mereka keterangan. Puan punya keterangan tu adalah keterangan dengar cakap. Sebab Puan dengar daripada anak murid tu Puan, lepas tu Puan buat laporan. Itu adalah keterangan dengar cakap. Saya jawab soalan Puan Suhaiza ke? Puan, faham. Terima kasih. Okey, sama. Okay, Puan, soalan seterusnya daripada Nur Ain. Isu yang berlaku, staf tidak inform majikan bagi tangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas staf tersebut. Maklumat tangkapan dan hukuman hanya diketahui oleh majikan selepas tamat tempoh. Puan Sarifah, saya ulang semula ya. Soalan di sini adalah isu yang dipersoalkan adalah tangkapan ataupun hukuman tidak dimaklumkan kepada ketua jabatan Sehinggalah diketahui oleh majikan selepas tamat tempoh. Selepas tamat tempoh maksudnya? Tamat tempoh tangkapan. Puan, saya nak komen sikit. Senario ni ada berlaku. Saya Hafiz. Ya, Tuan Hafiz. Isu ni ada berlaku di mana jabatan just terima keputusan sabitan je. Minta maaf Tuan, tak dengar. Contohnya, ketua jabatan dia terima keputusan mahkamah je, keputusan sabitan. Proses perbicaraan tu, ketua jabatan tak tahu perkara tu dah berlaku sebab staf tu sendiri tak maklum. Dia tak maklum, dia ditangkap, ditahan reman. Lepas tu dia ada bicara perkara tu dia tak maklum. So ketua jabatan terima laporan, rekod ada sabitan. Mungkin pendaftar mahkamah hantar laporan lah kot. Okey Tuan, dalam senario ini saya rasa satu pihak polis tu pun Tuan, ini kesalahan apa ya Tuan Dia terlibat dalam kesalahan apa? Disabitkan? Kes dadah pernah ada. Tapi Puan Nur Ain tu mungkin boleh kupas kot kes apa yang berkait dengan dia tu. Tapi untuk pengalaman kami adalah kes dadah. Tuan, yang pertamanya dari isu ni, sebab kita baru mempunyai integrasi dengan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Tapi mungkin senario ini berlaku sama ada, saya tak pastilah, sama ada penjawat awam itu sendiri tidak mengaku ataupun tidak memberi maklumat kepada pegawai polis bahawa beliau merupakan penjawat awam. Itu pertama. Kedua, dia juga tidak maklumkan kepada ketua jabatan bahawa beliau telah ditangkap. Dan ketiga, di sini saya nampak juga ketua jabatan apabila dia tidak hadir tugas, contohnya kalau senario kes dadah, mestilah ditahan oleh pihak polis. Berapa lama dia tidak hadir tu, adakah dia mohon cuti ataupun tidak tu, ketua jabatan perlu sema juga. Di mana masa ketidakhadiran di tugas tu, di mana beliau berada. So, saya rasa di sini masing-masing punya part tu tak berjalan. Betul Puan, sebab
sepatutnya ketua jabatan dia kena semak lah kalau dia tak ada tugas tu, dia berada di mana, takut dalam lock-up ke apa ke kan. Saya rasa di sini tiga-tiga pihak tu yang pertama sekali suspek sendiri sebab sebagai penjawat awam, responsibility dia perlu maklumkan kepada pegawai tangkapan, kepada pegawai polis. Kedua, dia mesti maklumkan kepada ketua jabatan bahawa dia telah ditangkap. Dan dalam kes ni dia disabitkan. So dia patutnya maklumlah kepada ketua jabatan. So di sini memang saya nampak ada grey area di antara ketiga-tiga pihak. Pegawai polis pun tak tahu maklumat yang penjawat awam ni adalah bertugas di mana, dan ketua jabatan pun tidak menyemak semasa dia tidak menghadiri tugas. Itu yang saya nampak kelemahan dalam kes ni. Puan Noraini, saya rasa saya jawab soalan Puan. Puan Sarifah, ada soalan lagi? Okay, soalan daripada Hani. Apakah langkah atau kaedah yang akan dibuat oleh PDRM di bahagian narkotik untuk memastikan anak-anak remaja terhindar dari pengambilan dadah atau menjual dadah? Okey Puan, untuk menjawab soalan Puan Hani, untuk Jabatan Narkotik, memang kita membuat program. Contohnya PDRM memang mempunyai pegawai perhubungan sekolah. Memang kita terap ke sekolah, kita melihat aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pelajar-pelajar sekolah. Kedua, kita mempunyai satu hubungan yang rapat dengan sekolah, dengan guru disiplin. Seterusnya, kita sentiasa mengadakan ceramah-ceramah. So, ia memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar ini. Selain itu, parents tu perlu memainkan peranan juga. Parents tu lah paling mustahak, dan kalau dia di asrama, kalau contohnya pelajar-pelajar tu bersekolah asrama tu pun perlu mainkan peranan. So benda-benda inilah yang boleh mengekang remaja ni terlibat dalam kes-kes dadah. Dan juga faktor kawan-kawan tu pun perlu dilihat. Tapi kalau peranan PDRM, memang kita mempunyai pegawai perhubungan sekolah yang sentiasa kerap membuat lawatan dan memberi syarahan ataupun ceramah kepada pelajar-pelajar sekolah. Okay, Puan Sarifah, ada soalan lain? Okey, soalan seterusnya daripada Hani. Di luar negara ada CSI team. Di Malaysia, PDRM ada CIS team. Soalan dia lah, jika pelajar berminat, apakah program yang perlu pelajar belajar di universiti? Puan, minta maaf ya, CSI team. CSI SIN. Ya, Puan. Kalau pelajar universiti sekarang, apa program yang boleh mereka ikut? Soalannya begitu kan? Betul. Okey. Minta maaf Puan boleh dapatkan maklumat sedikit daripada Puan Hani. Apa program tersebut ya? Apa yang dianjurkan dalam program tersebut? Puan Hani sini menjawab CSI forensik. Okey, forensik. Okey, untuk makluman Puan, kalau dari segi PDRM, untuk forensik kita tidak mempunyai latihan di peringkat universiti, tetapi mereka contohnya student-student yang memang mengikuti dalam program forensik, apabila membuat praktikal, mereka ada attach dengan PDRM. So dalam masa PDRM tu, mereka boleh pergi ke training di maktab forensik di Ceras. Kemudian kita akan buat program untuk bersama hospital, mereka boleh melihat bedah siasat dan juga bersama crime scene, bersama forensik tu sendiri hadir ke tempat kejadian, bagaimana menguruskan tempat kejadian. So mereka mempunyai training. Sebenarnya kita mempunyai maktab forensik ni mempunyai integrasi dengan universiti-universiti
Yang mohon memang kita bagi praktikal, iaitu mereka akan attach selama sebulan di maktab PDRM Ceras KL. Untuk makluman puan lah, memang kita ada program Puan Sarifah. Okey Puan, setakat ni tak ada lagi soalan lah. Semua soalan dah terjawab. Okey Puan. So saya boleh teruskan slide ya. Okey. Untuk contoh laporan polis ya tuan-tuan, apabila tuan-tuan pergi membuat laporan polis, apa yang perlu diketahui untuk membuat satu laporan polis ni adalah tarikh dan masa kejadian. So tarikh dan masa kejadian ni tak boleh silap sebab itu adalah fakta utama. Kemudian tempat kejadian, tuan-puan perlu mengetahui di mana kejadian itu telah berlaku. Kemudian butiran tuan-puan sendiri, okey, kebutiran pengadu kalau dia sendiri jadi mangsa dalam kejadian ni, ataupun butiran mangsa kalau tuan-puan nak memihak. Kalau contoh dalam report ni sendiri, beliau merupakan pengadu ni merupakan seorang guru. Beliau mewakili kepada mangsa. Mangsa ni seorang anak murid. Dia membuat aduan kepada guru tu bahawa dia telah dipukul. So beliau mewakili mangsa untuk membuat laporan polis. So perlu mengetahui butiran pengadu dan juga mangsa itu sendiri. Kemudian fakta kejadian. Fakta kejadian ni apa kesalahan yang telah berlaku. So puan-puan kena tahu keterangan ringkas tentang fakta tersebut. Dan juga dalam report tu perlulah menyatakan juga kecederaan yang berlaku ataupun kehilangan apa barang-barang yang telah hilang dan kerugian dialami. So tuan-puan kena mengetahui lah. Okay, contoh dalam report ni, contohnya senario begini. Okay, berlaku satu kehilangan laptop ataupun komputer. 2 unit komputer telah hilang daripada pejabat. Okay, lepas tu ketua unit itu telah semak daripada CCTV, dapati suspek ni si A ni yang telah melakukan kecurian. Macam mana daripada CCTV tu kita nampak dia bawa keluar pada waktu tidak bekerja, iaitu selepas pukul 5 yang sepatutnya dia tak perlu access dekat situ. Contohnya pukul 6 dia naik dari melalui lift, kemudian masa dia keluar daripada pejabat tu telah membawa 2 unit daripada lift tu dibawa turun ke kereta. Contohnya ada rakaman CCTV yang ketua unit telah semak. Okey. So jadi bila tuan-tuan buat laporan, tuan-tuan mesti dah kena tahu bila tuan-tuan tengok CCTV, tuan-tuan dah identify siapa suspek. Dalam CCTV tu tuan-tuan dah melihat tarikh kejadian. Mungkin 13 hari bulan hilang tapi tuan perasan masa 15 hari bulan masuk pejabat, tiba-tiba tak ada pula 2 unit komputer. So bila tuan semak, kita dekat CCTV tu ada tarikh, ada masa. Lepas tu butiran suspek pun tuan dah tahu siapa yang bawa keluar. Lepas tu tuan nampak melalui CCTV tu dia bawa masuk ke dalam kereta. Nombor pendaftaran memang milik dia pun kereta tu. So itulah detail-detail yang tuan-tuan perlu masukkan dalam laporan tersebut. So detail-detail ni apabila tuan-puan pergi ke balai polis untuk membuat aduan, tuan-tuan kena bawa inilah keterangan yang perlukan semasa membuat laporan. Kemudian bila tuan-tuan dah buat laporan, barulah pegawai polis bila merakam percakapan tuan-tuan di bawah Seksyen 112 tu, pegawai polis tu akan lebih detail akan tanya bagaimana kejadian, bila tuan-puan perasaan tu. So contoh dalam laporan ni yang mewakili, contohnya cikgu ni mewakili anak murid dia yang kena pukul oleh ibunya dan kecederannya apa. So dalam ni memang ada kesan dera. So dia telah membuat laporan polis. Dia mewakili anak mangsa tu, Zhu Jian Fei yang berumur 14 tahun, dimaklumkan bahawa telah dipukul. So contoh macam soalan puan apa tadi yang ada tanya soalan yang mewakili. Tak silap saya Puan Fuhaiza tadi, beliau nak mewakili mangsa tu untuk buat laporan untuk kes cabul. Kan? Tapi mangsa tu tak boleh kerjasama. Dalam senario ini, cikgu ni mewakili anak murid membuat laporan.
tetapi cikgu ni akan membawa mangsa tu bersama. So siasatan tu still boleh dijalankan oleh pegawai polis tersebut kerana mangsa ikut. Okey, next slide tuan. Okey, seterusnya apabila tuan-tuan dan puan-puan membuat laporan, pastikan ia bukan membuat satu laporan polis yang palsu. Apabila pihak polis menjalankan siasatan dan dapati membuat satu laporan polis yang palsu, tuan-puan akan diambil tindakan di bawah Seksyen 182 kerana membuat laporan palsu. Saya sendiri mempunyai satu pengalaman di mana seorang penjawat awam jugalah membuat satu laporan polis bahawa beliau telah disamun. Kemudian duit yang beliau hilang tu, duit yang disamun tu adalah milik ibu mertua dia. So dikatakan telah disamun dan kehilangan duit sebanyak RM5,000. Sedangkan beliau telah menghabiskan duit tersebut dengan memain mesin. So mesin judi. So hilanglah RM5,000 langsam. Kemudian beliau membuat laporan palsu mengatakan telah terlibat dalam satu kejadian samun. Apabila saya siasat, saya dapat evidence bahawa beliau membuat laporan palsu. Kemudian saya membuat satu laporan lagi ke atas beliau kerana beliau memberi satu keterangan palsu, mereka keterangan. Maka dibuka kertas siasatan di bawah Seksyen 182 dan beliau menjadi satu suspek dalam kes tersebut. So jangan sekali tuan-puan membuat laporan palsu. Memang boleh mengambil tindakan ke atas tuan-puan di bawah kanun keseksaan. Misalnya, hilangkan pengenalan. Bagi tahu tercicir di mana-mana. Tak apa, jangan buat kata samun lah, dompet telah dicuri oleh orang lah. Jangan membuat laporan palsu. Okay. Seterusnya untuk laporan polis juga, PDRM sekarang mempunyai e-reporting system di mana tuan-puan boleh membuat laporan melalui sistem, iaitu tuan-puan kena masuk login e-reporting e-reporting. Kemudian tuan-puan kena daftarlah sebab login, create account, kemudian tuan-puan boleh buat laporan, tetapi ianya tidak melibatkan kes-kes jenayah. Cuma tercicir dokumen, macam baru-baru ni keadaan banjir kan. So kalau laporan bencana, tuan-puan boleh buat laporan melalui e-reporting. Kalau kesalahan jenayah memang tidak boleh membuat report secara e-reporting, memang perlu kehadiran di ke balai untuk buat laporan kerana ia memerlukan siasatan lanjutan. Itu untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Okay, next one. Puan Sarifah ada soalan ke? Setakat ni tak ada lagi puan. Tak ada lagi, okey. Seterusnya untuk peranan ketua jabatan. Okey. Peranan ketua jabatan ni sangat penting di mana peranan ketua jabatan ni beliau merupakan penyelia yang mempunyai hubungan yang rapat dengan staf-staf dia. So bila ada tangkapan, pegawai polis ni memang akan maklumkan kepada ketua jabatan sebab orang yang kami cari adalah ketua jabatan. Siapa yang perlu kami hubungi? Kalau beliau merupakan penjawat, memang kita akan cari ketua jabatan. Kita akan maklumkan tangkapan tersebut, apa kes, senario kes, kemudian berapa hari sekiranya dijamin ke atau direman. So status tu kita akan maklumkan kepada ketua jabatan. Okey, manakala peranan ketua jabatan juga perlulah menjalankan siasatan dalaman. Sama ada kita melihat betul ke suspek ni terlibat. Kalau kejadian tu berlaku di dalam pejabat, kita boleh melihat suspek ni seorang, kalau dia memang kita tahu dia ni seorang yang disiplin, memang laporan prestasi bagus, dia ni committed dengan tugas, tak ada kemungkinan dia terlibat dalam kes ni. So ketua jabatan sebenarnya boleh menjalankan siasatan yang boleh memberi maklumat kepada pihak polis. Okey. Peranan ketua jabatan juga yang paling kalau sekiranya penjawat awam ni ditangkap,
pihak polis akan mohon laporan prestasi daripada ketua jabatan. Okay, di sini saya ingin kongsi sedikit tentang laporan prestasi ni. Okey, kami sebenarnya kalau apabila mohon laporan prestasi ni, sometimes kita terima LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan tu yang kita terima. Sebenarnya laporan prestasi ni kita tak perlukan LNPT tu. So sebenarnya kita memerlukan satu laporan prestasi yang mempunyai maklumat. Sebenarnya saya ada satu format yang memang pihak polis tetapkan berkenaan dengan laporan prestasi ni. Okey, laporan prestasi ni apa yang kita pihak polis ni di sini saya bolehlah merequest daripada pihak tuan-puan sekiranya mempunyai kes, apa yang kita orang perlukan, PDRM perlukan dalam laporan prestasi tersebut adalah para pertama ni kita nak latar belakang suspek tersebut. Okey, contohnya beliau dah berkahwin ke, contohnya latar belakang perkhidmatan, bukan latar belakang peribadi, latar belakang perkhidmatan dia, berapa lama dia dah bertugas, di apa tugas jawatan sekarang, pengalaman tugas beliau, itu dalam latar belakang perkhidmatan. Seterusnya rekod kelakuan ataupun prestasi tugas dan kesalahan tertentu. Okey, para kedua tu letaklah rekod kelakuan prestasi tugas beliau. Contohnya beliau ni seorang yang committed menjalankan tugas tanpa mengira masa. Contohnya begitu. Kemudian menyatakan kesalahan tata tertib. Sekiranya beliau mempunyai rekod kesalahan tata tertib, pernah diberi surat amaran kerana tidak hadir tugas atau lambat hadir tugas, memang terlibat ataupun pernah ditangkap untuk kes narkotik, tuan-puan perlu menyatakan kesalahan-kesalahan tata tertib yang pernah dilakukan oleh subjek. Terusnya, ketua jabatan juga boleh membuat satu syur sama ada komenlah beliau ni memang seorang yang berdisiplin, disyorkan untuk apa. Boleh tuan-tuan dan sebagai ketua jabatan boleh mengesyorkan satu cadangan berkenaan dengan subjek tersebut. Terusnya, laporan prestasi ini, kenapa pihak PDRM memandang serius terhadap laporan prestasi ini? Kerana ia menjadi satu faktor mitigasi. Contohnya tuan, kenapa saya mengatakan dia faktor mitigasi? Apabila kita melihat contohnya lah, contoh kes kecederaan, contohnya kes suspeknya adalah seorang guru dan mangsanya ni adalah seorang pelajar. Okey, cikgu ni telah tampah seorang anak murid. Okey, anak murid ni katakan nakal dalam kelas. Okey, cikgu ni mempunyai laporan prestasi yang bagus. Seorang yang komited menjalankan tugas, tidak mempunyai masalah disiplin dan seorang yang memang berbudi bahasa contohnya. Okey. Dan dari sudut pelajar tu kena tampar, katakan tak ada kecederaan. So, mitigation factor yang kita akan gunakan adalah kita akan syorkan bukan untuk tindakan jenayah, tetapi kita akan syorkan untuk tindakan jabatan. Sebab tak fair untuk cikgu tersebut. Cikgu tersebut pun menjalankan tanggungjawab. So, itu merupakan laporan prestasi ini akan menjadi satu faktor mitigasi kepada pihak PDRM untuk memberi syor kepada pihak pendakwa. Okey, itu menjadi mitigation factor. So, ketua jabatan apabila membuat laporan prestasi, seboleh-bolehnya memberi satu ulasan yang boleh membantu penjawat awam itu sekiranya beliau berkelakuan yang mempunyai disiplin, tahap disiplin yang baik dan komited dengan kerja. Okey, ketua jabatan juga boleh secara rasminya mohon perkembangan siasatan dengan PDRM. Tulis surat secara formal kepada ketua polis daerah untuk mendapatkan laporan perkembangan siasatan yang anda buat tuan-tuan terlibat dalam suatu kes. Okey tuan, next slide. Puan, di sini ada soalan daripada Muhammad Helmi bin Abdul Halim. Okey. Soalannya, jadi kesalahan ke jika kawan saya transfer duit ke akaun saya dan saya transfer ke akaun sepupu iaitu penipu untuk pembelian barang tender
Tapi sepupu tak nak pulang balik duit itu. Soalan daripada Hanim. Muhammad Helmi. Helmi. Ya. Helmi transfer duit kepada sepupu. Helmi transfer duit kepada Hanim. Helmi transfer duit ke akaun sepupu. Helmi terus transfer duit kepada sepupu. Kemudian sepupu ni adalah penipu. Ya. Okey. Saya tak dapat maklumat yang penuh daripada Helmi. Boleh saya dapatkan maklumat daripada Helmi? Helmi, masa transfer duit kepada sepupu tu, apa yang sepupu minta daripada Helmi? Puan Sarifah? Ya, Puan. Saya tak dapat menjawab soalan ni sebab keterangan tu tak lengkap. Ni transfer duit, saya pun boleh transfer duit kepada mak saya. Tapi fakta tu tak nampak dengan jelas bagaimana dikatakan sepupu tu menipu. Oh, okey. Ni memang kita dah sampai ke sesi soal jawab. So, saya rasa warga UiTM menggunakan peluang ini kalau sekiranya mempunyai apa-apa persoalan, utarakan so kita boleh berkongsi. Sekiranya soalan itu saya tak dapat jawab, saya boleh semak dengan ketua-ketua saya, kemudian saya boleh salurkan kepada ketua unit integriti untuk disampaikan kemudian kepada pihak warga UiTM. Cik Helmi boleh masuk ke untuk bantu terangkan soalan ni kepada penceramah supaya lebih jelas? Okey, kalau Tuan Helmi tak dapat, tapi saya nak kaitkan satu senario di sini. Baru-baru ni ada satu kes di mana penjawat awam, mangsa ni penjawat awam, dia menggunakan MiChat. MiChat ni mengenali satu perempuan dikenali sebagai E-Foy. Kemudian mereka melakukan seksual lah melalui talian tersebut. Kemudian suspek telah capture gambar mangsa, kemudian mengugut untuk melakukan transaksi. Okey, itu satu part. Transaction duit yang dibuat, pengadu masukkan duit tu ke akaun satu lagi suspek. Okey, tadi suspek B1 ya. Yang pertama suspek B1 tu nama E-Foy. Okey. Suspek B2. Okey, A1 pengadu ni masukkan duit kepada akaun B2. Okey, B2 ni seorang penjawat awam juga yang pernah menjadi mangsa dalam kejadian ini, di mana beliau menggunakan butiran beliau untuk mendaftarkan satu syarikat, dan kemudian daripada syarikat tu beliau daftarkan satu nombor telefon bimbit ke atas syarikat tersebut dan memberi akaun nombor beliau kepada B1. Okey, nampak tak? B1 pernah mengugut B2 untuk mendapatkan maklumat company, untuk daftarkan company, untuk dapatkan nombor telefon bimbit, kemudian dapatkan nombor akaun. Okey. Butiran ini digunakan oleh B1 minta A1 transfer duit ke atas akaun tersebut. Okey. Kemudian B2 ni tidak mengambil tahu apa yang berlaku dalam transaksi akaun yang dimiliki oleh beliau atas syarikat tersebut. Okay, A1 telah masukkan duit ke akaun tersebut. Kemudian berlaku 6 transaksi. Okey, apabila kita berjaya kesan B2 pernah menjadi mangsa. Butiran beliau ni yang digunakan untuk daftar syarikat, telefon bimbit yang digunakan oleh suspek dan juga kad bank tu diserahkan kepada B1 juga. So di sini walaupun B2 bukannya suspek dalam kes ni, tetapi maklumat itu diberikan kepada B1
menjadi satu kesalahan ya. Akaun tu digunakan, akaun milik B2 tu digunakan oleh B1 untuk mendapatkan transaksi duit daripada A1. Ia menjadi satu kesalahan. Kalau kita pemilik akaun, duit dalam akaun tu kita perlu semak. Itu tanggungjawab kita. Okey? Kalau tidak disemak dan kita tak dapat memberi keterangan ke atas duit yang kita milik dalam akaun kita, ia menjadi satu kesalahan ya. So pertuduhan tu dibuat juga ke atas B2. Sebabnya beliau tidak berjaya untuk memberi keterangan ke atas transaksi yang berlaku atas akaun milik beliau. Ini senario yang berlaku lah. Saya rasa untuk Helmi membantu soalan ni. Okay, ada soalan lain Puan Sarifah? Okey Puan, soalan seterusnya daripada Hani. Nak tanya, apakah pegawai polis di Malaysia ada ilmu martial art? Soalan kedua, just wanna know how strong is our pegawai polis? Puan Sarifah, soalan yang kedua tak dapat. Yang pertama martial art, kedua Yang kedua, how strong is our pegawai polis? Just wanna know lah. how strong in what way? How strong is our pegawai polis? Ya Puan Sarifah? Soalan daripada Hani yang kedua. Minta ulang semula. How strong is our pegawai polis? How strong bermaksud fizikal ke macam mana Puan Physically, how fit is our pegawai polis? Ya Fit Puan, apa? physical. Physically, yes. Especially those in unit jenayah and thereafter jenayah, how fit are they? Adakah mereka dibekalkan dengan ilmu martial art? We just want to know, we wonder. Thank you. Okay, thank you Puan Hani. Okey, kerana Puan utarakan soalan berkenaan kekuatan fizikal oleh pegawai polis di Malaysia. Okey, untuk makluman Puan, semasa Puan pegawai polis ni rekrut masuk ke polis, mereka akan mengikut mereka mempunyai latihan dari segi karate. Okey, masa rekrut tu mereka menjalani latihan karate. Seterusnya, apabila mereka macam jenayah ni, Puan melihat PDRM ni, Jabatan Siasatan Jenayah ni buat siasatan ke atas kes-kes jenayah. Di bawah Jabatan Siasatan Jenayah ni, dia ada 13 bahagian. So, D1 sehinggalah D13. Daripada D1 to D13, ada bahagian-bahagian ni yang merupakan operational. So, mereka yang operational ni memang mempunyai training masing-masing untuk membuatkan fizikal mereka, sebab operational part mereka akan membuat tangkapan, mereka adalah bersemuka dengan suspek. So, mereka sentiasa menjalani physical activity dan juga latihan what we call it, simulation untuk membuat tangkapan. Saya rasa saya menjawab soalan Puan. Puan Hani, adakah saya menjawab soalan Puan? Puan Sarifah, ada soalan lain? Okey Puan, soalan seterusnya daripada Nur Hafidah Hassan. Bolehkah kita buat report berdasarkan maklumat dari apps WhatsApp sahaja? Contohnya, 2 hari lepas saya dapat maklumat yang di-share di grup WhatsApp. Ada kes cubaan menculik kanak-kanak di sekolah di kawasan perumahan flat dengan menaiki van putih. Soalan kedua, boleh ke atau apakah prosedur jika kita ingin minta PDRM buat rondaan di kawasan-kawasan perumahan yang berkenaan? Soalan ketiga, siapa yang patut laporkan jika saksi tidak mahu membantu? Puan Sarifah, minta tolong ulang semula soalan nombor 3. Soalan nombor 3, siapa yang patut laporkan jika saksi tidak mahu membantu? Saksi tidak mahu membantu sesiapa untuk buat laporan.
Ya. Okey Puan. Untuk soalan Puan Nur Hafidah, soalan pertama, maklumat terima daripada WhatsApp ada cubaan colek. Okey. Sekiranya Puan rasa maklumat tu kesahihan maklumat tu Puan boleh terima, Puan mempunyai maklumat yang lengkap, maklumat tersebut adalah sahih. Then Puan boleh proceed memberi maklumat tu kepada polis. Okey? Takut nanti kata maklumat tu Puan pula memberi satu keterangan palsu. So Puan kena melihat maklumat yang di-share dalam WhatsApp group ni, sometimes maklumat tu betul, sometimes itu adalah sekadar perkongsian, tomahan. Tu kita tak nak lah. So Puan kena melihat kesahihan maklumat. Kalau Puan rasa betul, Puan boleh membuat aduan, tak ada masalah. Okey, kedua, prosedur untuk ronda cegah jenayah. Okey, memang kalau kawasan Puan merupakan kawasan yang kerap berlaku kejadian jenayah, Puan boleh membuat satu surat kepada OCPD secara formal minta membuat kegerapan rondaan di kawasan perumahan Puan. Okey. Soalan yang ketiga, siapa yang patut membuat laporan sekiranya saksi tidak membantu? Soalan ni saya tak dapat 100% apa yang Puan maksudkan daripada soalan ni. Boleh Puan Nur Hafidah bagi tahu apa yang sebenarnya Puan perlukan? Okey, itu Puan. Okey, Tidak? hello. Hello Puan. Dengar tak? Dengar tapi Okey Puan. dia macam Ada saksi yang nampak kejadian berlaku, tapi Okey. dia tak nak jadi saksi untuk membantu dalam laporan tu. Okey, dalam saksi itu memang melihat kejadian tetapi tidak mahu membantu untuk tidak mahu membantu memberi keterangan. Ya, betul. Okey, apa insiden yang berlaku ya Puan kalau Kes cubaan menculik kanak-kanak sekolah tu lah. Puan sebenarnya kalau memang pasti beliau merupakan saksi dalam kejadian ini, Puan boleh memberitahu maklumat ini kepada pihak polis. Jadi pihak polis boleh memanggil saksi tersebut. Puan tak perlu paksa saksi tu. Puan memberi maklumat ni kepada kepada pegawai polis. Jadi pegawai polis mempunyai prosedur bagaimana nak memanggil saksi tersebut. Kalau Puan pastilah saksi ni memang mempunyai maklumat atau dia memang nampak kejadian, maka pihak polis mempunyai kuasa untuk memanggil saksi, iaitu di bawah Seksyen 111. Kalau kita panggil di tak hadir, kita boleh mengemukakan 111 di bawah KPJ untuk memanggil saksi itu memberi keterangan. Puan bagi maklumat saksi itu kepada pihak polis. Boleh Puan Nur Hafidah, saya menjawab soalan Puan Okey, faham Puan. Okey, Puan Sarifah ada soalan lain? Soalan seterusnya daripada Encik Muhammad Hafiz. Mohon komen Puan berhubung penjawat awam yang meminjam wang daripada peminjam wang berlesen atau tidak berlesen tetapi menggunakan kekerasan dalam memungut hutang. Okey. Puan, berkenaan dengan pinjaman ni contohnya lah, oleh kerana saya daripada PDRM, apa penyekatan ataupun usaha yang diambil oleh PDRM ni berkenaan dengan hutang ni, memang kita kawal. Seorang pegawai ataupun anggota yang ingin membuat pinjaman mestilah mendapatkan kelulusan ketua jabatan. Okey, sekiranya dia meminjam pinjaman daripada berlesen tu tak ada masalah. Kan, dia mesti kena dapatkan ketua jabatan punya sokongan. Kalau tak ada, boleh diambil tindakan jabatan. Itu pertama. Kedua, kita kena melihat kalau dia membuat
pemungutan hutang secara kekerasan, saya nasihatkan supaya membuat laporan polis. Sebab memang itu adalah memang kesalahan jenayah. Hutang tidak berlesen ni memang tidak dapat dinafikan. Dalam PDRM pun ada anggota-anggota polis yang membuat pinjaman tanpa daripada ni lah yang tidak berlesen ni. So untuk mengekang mereka daripada membuat pinjaman ni, kita kawal daripada sudut JIPS. So JIPS ni akan melihat daripada penyelia. Penyelia tu kena kawal pinjaman mereka. So JIPS tu akan melihat keberhutangan dia, perbelanjaan dia dari sudut pinjaman. So apa-apa pinjaman tu, kalau nak buat pembelian pun perlu, contohnya lah nak beli property, nak beli kereta. So mendapat kelulusan dulu sebelum untuk membuat pembelian. Kalau sekiranya tidak mendapat kelulusan tetapi telah membuat pembelian, ia juga merupakan satu kesalahan disiplin yang boleh diambil tindakan oleh JIPS. Sometimes kalau dia walaupun lulus, contohnya dia dah mohon untuk membeli kereta contohnya, gaji tak lepas, JIPS akan bagi surat untuk jual semula. Itu tindakan yang PDRM ambil. Okey puan, soalan seterusnya. Kita. Setakat ni tak ada soalan yang diutarakan lah oleh peserta. Okay, boleh saya buat kesimpulan ke? Sebentar puan. Kalau ada soalan boleh lagi. Ni ke? Sebentar ni ke? Tu tadi. Kita dah. Ni dah tadi. Ada soalan dekat bahagian chat. Bawah lagi tadi. Dia dah ada. Puan Sarifah? Okey puan, soalan daripada bahagian pengambilan dan penempatan staf. Jika kita hendak membuat aduan, adakah wajib aduan tersebut dibuat di balai polis di mana tempat kejadian itu berlaku, atau boleh dibuat di mana-mana balai polis lain, contoh kes penipuan keuangan? Okey. Kepada mereka yang mengutarakan soalan ni, terima kasih sangat-sangat kerana saya tadi dalam bab laporan polis tu lupa nak bagi tahu. Okey, untuk laporan polis ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat di mana-mana saja. Kejadian tu mungkin berlaku di Terengganu, tuan-puan balik daripada cuti di Putrajaya. Contohnya kerja di Putrajaya, tuan-puan buat laporan dekat Putrajaya ataupun di Shah Alam contohnya. Kerja kat Shah Alam. So kita buat laporan di Shah Alam. Tetapi bidang kuasa sesuatu siasatan ataupun bidang kuasa mahkamah tu terletak dekat mana kejadian tu berlaku. Jadi apabila memang tuan-puan boleh buat report di sini. Kalau contoh kejadian tu Terengganu, tuan balik daripada cuti buat report dekat Shah Alam. Okay, Balai Polis Shah Alam boleh membantu ambil laporan polis, kemudian boleh merakam keterangan tuan-puan. Tetapi sekiranya memerlukan siasatan lanjut yang perlukan bantuan tuan-puan, kehadiran tuan-puan di Terengganu, memang tuan-puan kena hadir ke Terengganu. Sebab bidang kuasa untuk siasatan tu adalah di Terengganu. Sebab kejadian tu berlaku di Terengganu. Itu macam itulah. Okey? Puan Sarifah? Okey, soalan seterusnya daripada Encik Syafiq. Puan, mohon dapat kongsikan proses kerja di pihak PDRM. Apabila laporan polis telah dibuat dan telah selesai siasatan, sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kesalahan, apakah tindakan selanjutnya di pihak PDRM? Adakah dibawa terus ke DPP atau langkah lain? Dan setelah ke DPP, apakah tindakan selanjutnya? Okey, proses kerja ya puan Okey, contohnya TA buat laporan polis. Okey. Contohnya Puan Sarifah datang ke balai buat laporan. Okey, proses pertama apabila laporan dibuat, Puan Sarifah akan dipanggil untuk dirakam percakapan. Kemudian contohnya kejadian tu adalah kejadian kecurian. Okey.
Kalau kejadian kecurian, kita akan pergi contohnya ke pejabat. So kita akan pergi ke pejabat. Kalau kejadian tu melibatkan kecederaan, kita akan hantar Puan Sarifah pergi ke hospital untuk membuat rawatan supaya kita perlukan laporan perubatan. Kalau kesalahan seksual, sama juga. Kalau kes rogol, kita akan hantar ke hospital untuk membuat pemeriksaan ke atas mangsa. Okey, itu proses-proses untuk siasatan lanjut. Apabila siasatan lanjut, tempat kejadian telah komplit. Contohnya lah kes kecederaan. Kecederaan, okey, laporan perubatan dah dapat. Kemudian laporan prestasi suspek pun dah dapat. Semua saksi-saksi, keterangan saksi yang nampak kejadian kita dah rekodkan. So, kiranya kategori kes tu dah selesai. Apabila kategori kes tu selesai, kita akan melihat keterangan-keterangan dalam kes tersebut. Okey, contoh dalam kes kecederaan, A1 telah dipukul oleh B1. Okey. Keterangan yang ada, saksi di tempat kejadian memang ada, nampak. Kemudian contoh dalam dekat tempat kejadian tu ada CCTV, okey, yang merekod kejadian, ada. Lepas tu untuk kecederaan, pegawai perubatan mengesahkan memang mangsa mengalami kecederaan. Okey, kemudian laporan perubatan. So ini adalah keterangan-keterangan yang mencukupi untuk mendakwa B1 contohnya. Apabila siasatan lengkap, kita akan rujuk kepada DPP untuk mendapatkan arahan pertuduhan. Apabila DPP memberi arahan pertuduhan, kita akan tuduh suspek di mahkamah. Itu prosedur untuk sesuatu tangkapan. Ya, Puan. Ada soalan lain? Setakat ni tiada Puan soalan daripada peserta. Ada soalan? Okey. Tiada. Boleh saya rumuskan? Boleh. Okey, Tuan. Next slide. Okey. Okey, secara kesimpulannya, seperti mana yang saya nyatakan tadi, kalau kita melihat tadi, jenis-jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh penjawat awam, jenayah kekerasan, jenayah seksual, jenayah harta benda, jenayah narkotik. So ini adalah statistik yang menunjukkan memang penjawat awam sering melakukan kesalahan-kesalahan ini. Dan kalau kita melihat jumlah kes itu pun agak banyak, iaitu tak adalah statistik menunjukkan daripada tahun 2021 tu ada penurunan yang ketara. Dia tak nampak pun penurunan yang ketara, cuma 4 kes sahaja. Kalau kita melihat dalam tempoh 5 bulan sahajalah antara kedua-dua tahun ini. So impak kepada penjawat awam ni apabila dia terlibat dalam suatu kesalahan jenayah, impak pada kejayaannya. So rugilah kalau kita dapat kerja sebagai penjawat awam, kemudian kita telah disabitkan dalam suatu kesalahan jenayah dan kehilangan pekerjaan kita, itu menyebabkan satu kerugian kepada kita. Kalau dari sudut akhbar ni, kalau tuan-tuan melihat penjawat awam ramai terjerat. Okey, saya ambil peluang ni pada pagi ni. Saya cuma memberitahu tuan-puan, ramai juga penjawat awam yang menjadi mangsa skamer, iaitu jenayah komersial lah. Yang mana kita memang memberi pendedaan maklumat melalui media massa, melalui TV, radio dan juga melalui akhbar dan juga melalui media massa, melalui telefon. Kita membuat flyer, kita membuat syarahan. Tetapi masih ada mangsa penjawat awam yang terpedaya dengan individu-individu yang melakukan penipuan, di mana mereka percaya kalau panggilan itu melalui telefon menyatakan mereka daripada cukai, membuat pungutan cukai. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau melibatkan cukai atau melibatkan proses tangkapan oleh PDRM, ia tidaklah melalui telefon. Mestilah adalah satu hubungan yang lebih rasmi akan dibuat oleh kedua-dua pihak ni. Jadi elakkanlah daripada diri tuan-tuan dan puan-puan tertipu oleh skamer-skamer ini. Jaga dan elakkan daripada dikenakan oleh geng skamer ni.
Okey, ini saya ambil peluang ni untuk menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu saja daripada saya pada pagi ini. Saya rasa syarahan ataupun perkongsian maklumat ini melalui PDRM kepada tuan-tuan dan puan-puan memberi manfaat dalam tugas-tugas dan puan-puan serta memberi maklumat ni membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi satu penyelia ataupun sekiranya berlaku satu insiden jenayah, bagaimana tanggungjawab tuan-puan untuk melaporkan suatu kejadian kepada pegawai polis ataupun mengambil tindakan jabatan ke atas staf-staf tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Itu saja Puan Sarifah. Okay, terima kasih diucapkan kepada DSP Gori di atas perkongsian ilmu yang menarik dan sangat bermanfaat kepada kita semua. Dengan berakhirnya sesi soal jawab dan perkongsian ilmu daripada penceramah sebelah tadi, maka berakhirlah program kita pada kali ini. Mohon jasa baik puan-puan untuk mengisi borang kehadiran dan borang maklum balas yang telah disediakan pautannya di ruangan chat. Serangkap pantun dari saya, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur kata, jemari disusun maaf dipinta. Saya mewakili unit integriti mengucapkan ribuan terima kasih kepada DSP Gogi, iaitu penceramah kita pada hari ini serta kepada para hadirin sekalian atas kesudian untuk turut serta dalam program pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di siri webinar akan datang. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Kita akhiri program ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, dimohon untuk on kamera ya, kita nak ambil gambar. Terima kasih. Sarifah dah boleh kot sedia ambil gambar? Dah selesai ke ambil gambar Guru Setia? Okey, dah selesai semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih support program Unit Integrity. Assalamualaikum. Salam.